Bismillahirrahmanirrahim. Para pelajar diminta untuk mengisi kehadiran di Google Classroom pada ruangan sepetang bersama bahagian penguatkuasa Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Diingatkan kepada semua pelajar, jika pelajar gagal untuk mengisi kehadiran tersebut, pelajar tersebut dikira tidak menghadiri slot ini. Pelajar juga dikehendaki untuk menetapkan telefon kepada mod senyap dan juga diminta untuk mengurangkan pergerakan ketika majlis sedang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis akan diteruskan lagi. Majlis akan diteruskan lagi dengan sepetang bersama bahagian penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Yang berbahagia, Syekh Muhammad Izzuddin bin Muhammad Yusof, Penolong Pengarah Operasi, Wakil kepada Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah JAID. Bersama kita pada hari ini, Syekh Muhammad Rashidan bin A. Rahman, Penolong Pegawai Agama Daerah Sik. Sedikit latar belakang berkaitan Syekh Muhammad Rashidan bin A. Rahman. Beliau berasal dari Kedah. Beliau juga telah berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Latar belakang pengajian beliau telah mendapat pelajaran awal di Sekolah Kebangsaan Kupang. Kemudian, beliau telah meneruskan pengajiannya di 3 buah sekolah menengah, iaitu Maktab Mahmud Cawangan Yan, Maktab Mahmud Al-Ustar dan Mahat Tarbiyah Islamiyah Derang. Beliau kemudian melanjutkan pengajian ijazahnya di Universiti Al-Azhar, Kairah, Mesir. Beliau telah bertugas sebagai pensyarah di Politek Mara, kemudian bertugas sebagai penolong bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Syariah, kemudian penolong pegawai agama daerah Baling, dan sekarang beliau bertugas sebagai penolong pegawai agama daerah Sik. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Syekh Muhammad Rashidan bin A. Rahman. Test mic. Okey. Sekali siapa dulu kat sini? Saya. Saya. Okey. Nama apa? Adi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga maaf, selamat petang untuk yang bukan Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه أمين أمين يا رب العالمين. Yang saya hormati kekanda saya dan guru saya Al-Fadhil Ustaz Lutfi, dan yang saya hormati juga bersama dengan kita pada petang ini Syekh Izzuddin selaku penolong pengarah bahagian operasi di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah, dan yang saya hormati semua kepimpinan perwakilan pelajar yang ada pada hari ini, dan yang kita raikan kepada semua pelajar-pelajar, penuntut-penuntut yang bakal mencorak masa depan dan juga rajin sungguh dia ni ubah ni. Sat-sat ubah hang ni betul-betul buat kerja ni hang ni. Cara ni kalau kata boleh bagi markah penuh ni Ustaz ni. Markah penuh lah.
Halo, jangan duduk telefon lah tengah dalam majlis. Nah. Saya lagi telefon lain. Ni duduk dengan pakai mic satu dewan dengar. Jangan buat malu aku. Okey nah. Assalamualaikum. Okey nah, minta maaf dah. Ada kawan-kawan lagu tu lah. Nah, okey. Sambung boleh nah, sambung. Ya, ambil beradabnya. Ni saya kata nak sambung. Ya, sila. Lain macam tu ya nah. Nama apa? Adib nah. Kena dengan nama Adib. Oi, beradab mana noh? Beradab bagus. Jadi alhamdulillah lah. Syukur banyak-banyak pada petang yang berbahagia ini. Kita akan ikut satu slot lah. Satu slot yang mana seperti mana yang saya dimaklumi oleh Al-Fadhil Ustaz. Ni kira minggu orientasi kot. Minggu orientasi pelajar baru. PMSK. P tu tang mana? Oh, pendaftaran. Testing 1 2. Oh. Push your hands up. Okay, baik. PMSK. P tu tang mana? Oh, P tak bubuh. P tak bubuh. P tak bubuh. Minggu saya kenal wei pun jap menipu dah. P ada tapi tak bubuh. Test. Ni minta maaf kan. Lekeh ingat bateri kurang. Testing 1 2. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, tak ada mulut. Maaf Ustaz, saya hari-hari Khamis ni dia sabar tu tinggal sikit. Testing 1 2. Okey, terima kasih. Cantik. Okey. PMSK. Okey, nah minggu suai kenal lah. Okey, insya-Allah. So saya difahamkan yang ada depan saya ni adalah semua pelajar-pelajar baru lah yang akan kita masuklah dalam politeknik Muhammadiyah ni. Kod ada yang nombor 2. Tes. Cubaan suara. Tes. Boleh ya? Okey. Jadi semua hadirin ni saya anggap lebih kurang macam adik-adik saya ajalah, nah. Yang masuk ke Polimas ni untuk jadi pelajar-pelajar baru lah, noh. Ni semua baru lagi lah, noh. Okey. Baik, sebelum tu saya nak tanya, berapa orang yang non-Muslim? Angkat tangan saya. Okey, cantik. Untuk yang saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, adik-adik saya daripada yang non-Muslim, insya-Allah akan bersama dengan kita. Cumanya yang saya akan cerita ni adalah berkenaan dengan undang-undang syariah. Tetapi pada awalnya itu kita akan sebut berkenaan dengan belajar, berkenaan dengan hal-hal tersebutlah. So boleh ambil manfaat dan ambil faedah. Sebenarnya sama saja. Kita dalam semua agama sama-sama menitik beratkan berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan kita katakan dulu kalau sekolah kita mengaji subjek apa tu yang jenis-jenis macam tu? Moral, okey. Jenis-jenis macam tu. Kita semua agama menitikkan beratkan benda-benda yang bab-bab macam tu. So walaupun saya sebut berkenaan dengan slide yang akan kamu tengok nanti adalah berkaitan dengan undang-undang jenayah syariah, itu juga yang dilarang ataupun itu juga yang tidak dibenarkan dalam agama kita masing-masing. Tak kira Islam, tak kira Buddha, tak kira Kristian, tak kira Hindu, tak kira apa pun. Jadi semua agama kita menitik beratkan agar tidak terlibat dengan hal-hal tersebut. Okey. So untuk hari ini singkat saja, insya-Allah dalam masa yang tak lama. Sat sangat saja. Okey nah, jangan risau. Sat saja. Kita buat sat saja. Jangan tak payah fikir lama-lama. Kita akan berhenti sebelum kiamat lah, nah. Okey. Jangan risau. Dah, pasal nampak apa serius sangat ni, tapi memang betul lah Ustaz. Cerita pukul 2.30, cerita ceramah 2.30 ni. Zaman kamu ni kira bagus ni. Zaman kamu kira bagus, panggil mai orientasi pukul 2.30 pun taat gila. Bagus gila, jalan pun sopan, tunduk ni.
Oh, zaman saya mengaji dulu, Allahu Akbar. Orientasi ni main daftar 400, yang masuk dewan tinggal 4 orang. Nak abang kata buah nakal budak-budak dulu. Tapi hampa lah ni saya tengok semua majoriti kita katakan bagus belaka. Saya tanya Ustaz Lufi, macam mana ni depa ni? Allah, depa ni masuk bagus, tak ada masalah apa. Elok belaka. So, okey, untuk yang perkenalan, sila tepuk tangan untuk diri sendiri. Tahniah. Oh, tepuk tangan pun nampak skema. Nampak skema, nampak betul-betul. Memang betul lah hampa ni budak baru betul lah. Memang level-level budak baru nak art macam ni. Okey. Nanti bila dia masuk SEM 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3, masa tu dia buat palara sikit lah. Hampa tahu apa nama unsur-unsur palatau? Tahu palatau? Palatau tahu? Palatau jenis-jenis dia akan level hampa masuk palatau ni tahun 3 ataupun SEM 3 hampa mulakan jadi palatau lah. Masa tu Allahu Akbar. Buat tak heran kat orang. Saya dengan Polimah ni bukanlah kata jauh sangat dah. Saya dulu pernah duduk Polimah. Saya pernah tidur pun di Polimah. Kuliah saya di Pusat Islam tu pun dulu ada. Dah pindah duduk jauh sikit lah, jadi tak sempat main dah. Jadi biasa sangat dah saya dengan Polimah ni. Tambah dengan guru saya ni pun Masya Allah pernah kami duduk sepentas dan sebagainya. Masya Allah, seorang yang bagus ustaz kita ni, sangat-sangat membantu lapis-lapis kita yang muda-muda ni. Jadi hampa ada banyak kelebihan duduk di Polimah ni. Dan di antaranya ni macam mana mereka sambut hampa hari ni khas untuk hampa seminggu. Okey, benda ni kita nak kena fikir sama-sama. So cumanya saya ni orang Kedah dan saya ceramah bahasa Kedah lah, lorak Kedah lah. So siapa yang tak faham sila angkat tangan. Nah? Faham boleh? Kak cik orang mana? Kalau ustaz kentut pun dengar. Setakat lu ustaz tak payah bang. Siapa yang duduk luar daripada Kedah angkat tangan? Bukan orang utara. Penang tak payah, Perlis tak payah bang. Duduk hujung tu kalau boleh. Kalau boleh. Adik orang mana? Saya asal New Zealand. Mau lagu tu. Ni tak apa ke saya turun? Boleh. Saya turun darjat sikit lah. Nah, baik. Sini siapa yang duduk jauh? Lain daripada Perlis, Kedah, Penang. Abang Mazat. Push your hands up. Cuba. Kacik orang mana? Terengganu. Oh, siap-siap kita. Ni, hang orang mana? Selangor. Tapi pasal apa Selangor? Sebut Selangor. Selangor. Tak ada pasal tadi aku tanya dia hang orang mana? Orang Selangor. Hai. Hang kalau yang nak bohong pun beradab tengok hari mah. Okey. Hang Selangor juga. Asal lah Selangor banyak sekarang ni. Go. Perak atau Perak je. Ada orang Perak ni. Langkawi. Nogori. Lahabau. Lahabau belaka. Okey. Mana lagi? Orang luar. Sabah Sarawak ada. Okey hujung. Hang nampak bersungguh gila angkat tangan petara tu. Okey aku meraihkan hang ah. Hang orang mana weh? Terengganu. Terengganu tak apa. Dekat je. Ni, ada lagi. Hang orang Kuala Nerang, nak orang paling jauh. Orang Kuala Nerang paling jauh Kira nak pergi nak buat jamak kosor. Okey, so latar belakang apa ni macam-macam lah. So, yang mana tak faham saya cakap. Okey, yang mana tak faham saya cakap tanya. Ustaz, saya tak faham lah ustaz cakap menentang po. Menentang po tu pun dah orang Kedah dah. Saya tak faham lah apa yang ustaz cakap. Faham tak payah. Hang gelak. Aku tampak lagi laju pun orang tahu. Hang orang mana? Apa dia? Pala batah. Pala bak. Okey, baik tak apa. Okey, so macam ni saya senang macam ni saya tak suka serius sangat tau. Pasal apa? Kita mengaji ni, kita ambil benda maklumat manfaat ni kalau terlalu serius sangat, sekali lagi dia jadi kita nak faham, kita nak cakap lain faham lain. Betul ya? Setuju tak? Walaupun hang nerd sikit. Tapi tak apalah weh, hang belajar lah no. Boleh tak? Weh hampa kata kat dia, aku tak kata dah. Ni, kawan hang belakang tahu. Dia kata, bang, nuhak budak depan tu dia nerd bang. Dia pakai kancing pergi depan atas bang. Okey, so lawak nah, jangan marah. Okey. Boleh tak? Nampak dia betul-betul nerd. Betul tak? Hang pun nerd juga tu. Tu baru geng. Okey. Baik.
So sekarang ni, tajuk kita adalah pelajar bebas jenayah nasional. Saya pun tak mau panjang sangat pasal saya lagi masa tak cukup. Okey, saya akan cerita kat hampa benda yang penting-penting ya. Hampa jangan macam biasa. Ada apa nak angkat tangan tanya terui, tak payah duk buat soleh sangat nah. Walaupun hang pakai songkok, hang ingat hang bagui ya. Okey? Tak payah nak buat bagui, tak payah dah pakai songkok pakai, jangan nak buang. Hang ingat aku tak nampak? Hang ingat aku tak nampak? Okey? So tak payah yang lelaki tak payah nak buat soleh dan perempuan tak payah nak buat solehah sangat, tak payah nak dengar tangan lagu tu nak buat nasyid, tak payah. Okey? So dengar saja apa yang saya nak cakap. Tak faham tak? Cantik. Ini baru mantul. Okey. Pelajar bebas jenayah syariah. Okey, Adib, silakan Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Siapa suruh hang bangkit? Hang ni siapa ambil hang jadi urus dia Okey Adib, tolong tekan slide tu. Cantik Adib, cantik Adib. Okey. Objektif program kita membantu pihak APT dan sekolah membentuk akhlak yang mulia di kalangan pelajar sekolah. Ni hampa bukan sekolah, hampa dah masuk APT dah tau. Hampa dah masuk satu level yang agak tinggi yang untuk nak jadi bajet sempoi tu. Okey? Memperkenalkan tabiat buruk yang menjadi kesalahan. Okey. Dia yang menjadi kesalahan yang hampa kena tahu benda tu salah. Okey, hampa kena tahu benda tu salah. Esok hampa ada hampa kahwin esok, hampa ada anak, isteri apa semua. Aku nak bagi tahu kat hampa, ada banyak kes yang anak buat silap tapi dia tak tahu benda tu adalah silap. Mak ayah terus marah dia. Betul tak betul? Betul tak betul? Nampak gaya memang hampa di antara orang yang paling kena nayar lah. No, kesian kat hampa dapat mak ayah hampa no. Tapi tak apa, itu yang terbaik kita dapat. Mungkin mak ayah kita tak tahu, mungkin mak ayah kita tak sedap, mungkin mak ayah kita tak alert benda-benda macam tu. Kita nak beritahu ada salah, benda tu salah, memang salah. Tapi kita tak boleh kata kawan tu salah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu bahawasanya itu salah. Contoh, katakanlah, hang nama apa? Safwan. Okey, katakanlah Safwan, lepas ni dia masuk SEM 2, SEM 3, dia pergi rumah sewa. Duduklah rumah sewa dia jemput kawan-kawan dia. Nama apa? Qurat. Masya Allah, nama Quratul Ain. Adik, hang jawab. Hang ni kerja ejah ya, mentang-mentang hang duduk atas. Aku tahu lah perangai hang ni. Hang pakai mask, lepas tu mata hang duduk macam tu. Hang tengok, hang pilih mana yang hang nak kan. Aku tahu lah Adik. Dah. Nak abang, kita ejah. Okey. Quratul Ain. Atik. Akila. Ainun. Alia. Tahmari. Okey. Alia. Wina. Okey. 2, 4, 6, 8, 9 orang. 9 orang ni di rumah sewa dia buat konon study group, kononnya study group, masuk duduk dalam rumah, dia jemput, hang nama apa dia? Lupa. Safwan jemput, mai masuk dalam rumah saya ni. Rasa panas di sini, jemput masuk bilik saya lah. Bilik saya ada aircon, besar pula haram. Dia kata macam tu. Okey. Kampung pun semua masuk, 9 orang masuk, pergi duduk dalam bilik dia, konon study group. Tiba-tiba, mai yang dikatakan muak kuasa agama. Siapa dia? Tu, makhluk Tuhan tu. Tapi hampa kena yakin, walaupun dia besar, dia makan duit halal saja. Duit haram dia tak ambil. Haram kata korang macam kita kecil tu. Okey? Tiba-tiba abang ni mai. Yang Zuidin mai. Assalamualaikum. Ini rumah Cik Safwan ke? Cik Safwan? Ya, saya. Baik. Dia tengok-tengok, tu dia. Safwan seorang. Yang mai sampai 9. Dia tanya, Cik Safwan menikahkan dengan mereka? Tak takutkah mereka semua ni marah kat Cik Safwan? Cik Safwan pun jawab apa? Jangan risau. Barah kita beli. Barah kita beli. Nak takut apa dengan orang perempuan ni? Contohlah kata dia. Tapi kita cek balik, semua bukan dia. Adakah boleh disabitkan kesalahan kepada Safwan dan juga 9 orang wanita yang bersama dengan dia dengan tuduhan khalwat? 1, 2, 3. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Tak boleh. 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 Tak boleh. Boleh.
Tak boleh. Boleh. Tak boleh. 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 Boleh tak boleh? Hang buat kecil sangat dalam ramai-ramai. Hang dah jam 4 lah. Bukan. Sini masuk tingkatan apa? Habis SPM lah. Kiranya hampa yang COVID ni, hampa SPM yang tahun lepas sekali lagi. Allah, kesian yang umur hampa. Saya masa mengaji mata umur dulu, ada kawan saya masuk kelas peralihan, terus masuk tingkatan 2. Lepas tingkatan 2, sebelum tu dia ada lagi. Sebelum tu dia masa PTS ke apa tau. Darjah 3, ambil ujian, terus naik tingkatan, darjah 5. Tak naik dah darjah 4. Dia untung 2 tahun. Hampa rugi sikit. Tak apalah, rugi tak apa. Mengaji memang kena tempoh panjang. Jangan risau. Ada kata ada boleh, ada kata tak boleh. Hang? Hah? Awak yang hampa memang nak kena begitu. Ni, satu lagi perangai kita, bila orang tanya, apa siapa nak ulang sampai 2-3 kali? Kamu nama apa? Mirul. Dia? Perasan tak tu? Mirul. Habaq sekali tu dah, nama apa? Mirul. Boleh tak? Kira macam mana? Okey lah? Cantik. You man cantik. Ni? Boleh apa? Boleh apa? Hah? Hampa pakat lah. Hampa nak dah aku lah. Okey. Boleh tak boleh? Boleh. Kira sabit. Khaluat. Sabit tak sabit? Sabit. Hang jangan ingat hang pakai songkok hang tak terlepas daripada melakukan perzinaan. Sabit tak sabit? InsyaAllah moga Allah Ta'ala pelihara semua daripada benda yang tak baik. InsyaAllah amin. Tak dengar abai. Amin. Hampa bayang tengok kalau hampa duduk macam ni sembahyang Jumaat, semua kata amin. Semua kata amin ketika benda sembahyang Jumaat, sembahyang waktu sembahyang Jumaat. Hampa bayang tengok macam mana masjid dengan surau kita. Lah ni yang duk ada semua lena, apa tahu tak? Tok imam mai lah sedap lagu mana, malaikat mai pun baca lagu ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Slow, had kuat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bayang, tu hampa saja. Hak perempuan pun gatal ke? Mereka pun nak juga. Amin, Ustaz Amin. Style like dia baru tahu. Okey, faham? So, ramai kata ada, ramai yang terlibat, ramai tak terlibat. Ramai terlibat, ramai tak terlibat. Yang sebenarnya, salah tak salah? Safwan. Hanglah OYDS di sini. OYDS tau. OYDS ni adalah orang yang disyaki. So Safwan, cuba bagi tahu dengan betul-betul, adakah kesalahan awak ini dikira sebagai salah ataupun tidak? Salah. Tahu pun. Masa seronok tak ingat. Okey? Yang bab tu yang saya nak bagi tahu kat hangpa. Mana satu yang boleh dengan tak boleh? Sebab katakanlah benda tu berlaku dekat kawan-kawan hampa yang hampa tak tahu tadi tu, yang kata tak salah. Adakah kita nak kata mereka salah? Tak boleh juga, pasal mereka tak tahu. Tetapi dalam undang-undang, tahu tak tahu, tetap kira salah apabila disabitkan dengan kesalahan oleh mahkamah yang terlibat. So, saya tak maulah adik-adik saya yang ada depan ni, masa depan sangat-sangat cerah hari ni kamu boleh lakar, tapi kamu meletakkan masa depan kamu sangat-sangat singkat. Saya tak mau cerita, saya tak mau kata apa. Daerah ni di antara daerah yang banyak kami tangkap kes-kes yang melibatkan hal-hal macam ni. Sekali lagi saya akan sebut enactment ataupun kes-kes yang popular di kalangan pelajar sahaja. Yang orang tua ke apa ke kami tak mau sebut dah. Kami nak sebut secara ringkas-ringkas saja. 3 minit dah. Kita ada lagi 27 minit. Adib, silakan. Proceed. Cantik. Pelajar IPT, sekolah, masa depan anda. Next. Anda boleh menjadi arkitek, jurutera, guru, doktor, peguam, apa semua. Jadilah apa nak jadi pun. Okey? Kos-kos yang hampa ambil kat sini ni boleh tak memungkinkan hampa jadi benda-benda macam ni? Boleh tak? Okey. Kos apa ambil? Kamu? Ya. Diploma? Seni bina. Kalau seni bina jadi apa?
Arkitek, watah sekali buat hang. Puh. Cik bangga. Cik bangga. Terbang. Okey. Kamu minta apa? Kos bang? Ha? Kejuruteraan awam ni buat apa? Ngaji apa? Weh, hang pun bela, hang mengaji apa? Weh, heran ni. Hang lelaki perempuan? Lelaki, saya baik. Hang lelaki perempuan, lelaki. Kalau lelaki perempuan? Saya duk fikir dah. Macam semalam duk berasa macam jadi perempuan aja, mang. Lelaki, hang mengaji apa? Sama. Okey, hang mengaji apa, hang nak jadi apa? Kalau ikut bidang hang tu boleh jadi apa ni dalam banyak-banyak ni? Jurutera. Okey. Bagus? Okey, arkitek kita ada jumpa, jurutera kita ada jumpa. Kamu? Kos? Kejuruteraan pembuatan. So, selalunya dia akan jadi apa kejuruteraan pembuatan ni? Oh, fokus pada kilang dan sebagainya macam tu lah. Okey. Mungkin jurutera tu lah. Boleh juga, hang lagi hebat tu. Boleh ejah-ejah. Okey, jurutera. Hang? Gubahan. Ukur bahan. Okey, ukur bahan selalu dia akan jadi apa? Sengak. Hang asal mana? Asal mana? Asal mana asal? Berasal daripada mana? Asal boleh? Hang pula tambah tu. Hang nampak ya muka macam ni. Nom nyakat orang nombor 1 hang oh. Tak padan dengan spek besar sebelah hang oh. Amboi. Okey, bagus. Tak apa. Okey, kamu? Oh, sini banyak seni bina macam tu kan oh. Hang ambil apa? Arkitek? Kau jenis mata duitan ni. Oh, nasib baik kalau aku tanya sana confirm mata duitan. Cik hang nak kata kat depa kan? Tolak dia sebagai seorang suami. Jangan masuk dalam list. Okey, kamu? Teknologi Muhammad. Okey, IT. Okey, kamu? Elektrik. Ada satu keadaan yang tak perlu ambil kos elektrik tetapi boleh membuatkan kita terkaren. Aduh pula, siapa yang bisik aku tadi? Semua hasutan syaitan semua tu. Siapa yang kata terkaren tadi? Bukan terkaren dalam apa bahasa macam. Boleh tersyok lah, macam syok orang panggil apa? Terenjat. Terenjat tu tak betul. Terenjat. Terenjat. Okey. Ada beberapa keadaan, di antaranya keadaan yang paling hampa akan jumpa, tak perlu mengaji ilmu elektrik tapi boleh terenjat. Iaitu apabila hampa memegang tangan yang bukan mahram bagi hampa. Ya. Based on the true story, you know. Betul. Hang bisa pegang tak? Saya dulu masa mengaji Maktab Mahmud, ada seorang guru saya, Allah, kami panggil Pak Timan, cikgu ustaz ni. Oh, ustaz ni dia masuk dalam kelas dia ambil tangan. Hang saukok. Dia buat gitu, hang saukok. Hang jahat. Dia mencok gitu terus. Kan? Tapi bagus. Kerana dia dengan student dia orang lawak dan sebagainya. Tapi kita yang buah-buah ni kenang dekat dia bila kita dah jadi orang. Sebab tu kalau cikgu-cikgu marah, hamba jangan ambil kurang lah. Sebab saya nak tegur lah. Hari ni banyak orang hilang keberkatan mengaji, tak boleh mengaji, tak mudah dapat mengaji bila dia tidak ada hubungan yang baik dengan guru-guru dia. Ni pun saya nak cerita betul-betul lah. Okey, biar kita tak cerdik mana tapi kita ada adab. Sebab apa saya kata macam tu? Saya cerita. Okey, so hampa boleh pilih lah hampa nak jadi apa je. Saya biasa tanya dekat satu sekolah, saya tanya budak ni memang biasa ya tengok. Saya tanya dia, kamu esok nak jadi apa? Dalam banyak-banyak. Saya nak jadi dan lain-lain. Tu dia. Dan lain-lain, aku tak tahulah jawab apa tu. Mungkin atas sikit beratokan ke aku tak tahulah kan. Tapi dan lain-lain lah dia nak jadi. Okey, Adib, next. Okey, dengan syarat apa dia? Hampa boleh jadi semua benda yang hampa nak jadi tadi ni, tapi dengan syarat. Apa dia syarat dia? Yang pertama, okey, saya tak mau cerita banyaklah, saya nak ambil sikit benda yang penting-penting saja. Ada 39 minit, ada 20 minit lagi. Okey. Tekun gigih tu semua cikgu hampa dah habaq dah, tak nak habaq dah, patuh hormat guru. Bila sahabat mencuri orang tu mau baca diri lah. Slack lain pula. Okey, setiap orang tu yang berkongsi ilmu. Okey, kongsi ilmu dengan kawan-kawan ni kena lah. Sebab apa?
dia bila kita belajar, kita lagi banyak share dengan orang, sebenarnya benda tu lagi cepat ingat. Serius cakap dengan hamba. Tak bohong lah. Takkan aku nak bohong pakai songkok. No, betul. Betul. Kadang-kadang kita berasa kita tak mau share dengan orang, kita rasa takut orang potong kita. Salah. Bahkan dalam agama Islam dia ada satu lagi kaedah lagi hebat. Kata Nabi SAW, man amila bima alima. Siapa yang beramal dengan benda yang dia tahu, alamallahu bima lam ya'lam. Allah Ta'ala akan ajak dia satu benda yang dia tak tahu. Syarat dia apa? Beramal dengan apa yang kita belajar. Mudah. Sebab itu, orang yang banyak kongsi dengan orang, dia ni memang bijak sungguh dan dia payah nak hilang apa benda yang dia belajar. Dengan dia duk bijak seorang-seorang, dia tak share dengan orang, orang pun tak suka, orang pun tak ni dengan dia. Okey? So, banyakkan. Macam orang-orang yang mengaji kadang-kadang yang pernah saya jumpa, mereka selalu mutalaah. Mutalaah dia apa dia? Selalu duk bincang. Hatta sahabat Nabi SAW, di antara tajuk yang paling banyak mereka bincang ialah berkaitan dengan hal faraid, hal harta pusaka. Jumpa je sahabat-sahabat bincang harta pusaka, bincang berkenaan dengan hukum. Sebab itu mereka alim, fakih, hebat dalam bab agama, hebat dalam bab bidang masing-masing. Hebat Sayyidina Umar, kenapa dikenali sebagai orang yang sangat hebat dalam bab pentadbiran dan juga pemerintahan? Sebab dia selalu duk bincang hal tersebut dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan dia. Sebab itu banyak benda yang kita boleh ambil. Okey, sentiasa merujuk kepada orang yang telah berjaya. Okey, sentiasa merujuk kepada orang yang telah berjaya. Ini salah satu cara yang saya ambil daripada kawan-kawan yang buat bisnes. Dia kata apa? Hang nak jadi kaya macam siapa? Contoh, siapa orang yang paling kaya yang kamu kenal hari ni? Hang, siapa? Datuk Vida, okey. Kamu? Gelak orang. Siapa yang kamu kenal paling kaya? Ayah saya. Sebab ayah saya kaya dengan kasih sayang. Cia. Hang, siapa hang kenal paling kaya? Sajat. Amboi, Sajat hari ni famous no sehari dua Sajat ni no. Sehari saya nak cerita pasal Sajat. Dan sehari kita akan kenal kawan-kawan Sajat. Sehari kita akan kenal siapakah kawan-kawan Sajat. Mungkin ada di antara mereka yang berada dengan kita. Dia menutupi pakaian dia dengan pakaian yang macam ni. Hakikat sebenar dia adalah Sajat. Kita akan kaji dan kita akan cari. Ni, yang tahu tak, aku ditrain benda-benda macam ni khusus untuk tahu cara. Contoh, bagaimana nak mengenal seorang gay. Hampa tahu, aku ditrain untuk tahu siapa itu gay. Jangan sampai aku tengok sekali, dua kali aku cakap jumpa. Okey. Sagi saya cerita juga gay macam mana kita nak kenal dan macam mana kita nak cari. Tapi bukan suruh ejah. Tapi nak habaq kata benda itu tak baik. Nanti kita cerita, sampai waktu. Adik, terus adik, masa tak ada adik, oi. Anda gagal jika malas tidak mari, masa dah hakam apa tidak mengerti bagu guru, baca sendiri tu semua cikgu-cikgu apa tu pesan daripada pagi sampai ke petang, daripada sekolah sampai sekolah menengah sampai sekolah masuk ke IPT. Yang tu semua benda yang sama saya. Next. Begitu juga dengan tiada mata, tiada jalan mata hubungan dengan orang, bukan akhlak belajar dengan sana akhir dan orang lain. Semuanya itu, semua ini adalah semua jahat semua tuan. Next. Okey, perkara-perkara berikut merosakkan anda. Pergaulan bebas. Apa yang anda faham dengan pergaulan bebas? Rogol. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Apa yang telah kau lakukan? Woi, jenuh kalau lagu tu. Allah, sorry. Nah, dia pergaulan bebas bukan rogol yang tahu tak? Aduh, ni tak ada benda lain. Apakah itu pergaulan bebas? Romen. Mana boleh buat kerja lagu tu? Ni kalau hampa mengaji, tulis makna. Contoh, apakah makna ini secara istilah? Hampa pergi jawab lagu tu. Kompon, hampa fail. Mana boleh jawab periksa lagu tu? Contoh, hampa mengaji kos apa? Kejuruteraan awam. Dia beritahu, apakah itu kejuruteraan? Sila huraikan dan berikan maknanya secara tuntas. Hang nak jawab apa? Bukan boleh duduk pergi abang. Kejuruteraan. Kayo. Bukan boleh duduk buat abang tu. Tak boleh. Dia kena perlu kepada makna yang tepat. So, pergaulan bebas bukan rogol. Tengok tak, cece, dah buat tawaduk boleh. Woi.
Weh Rogol. Hang ni. Ish, orang panggil yang buat tak dengar pula. Hang ni lah. Kalit lah. Okey, nama apa? Sorry. Nama apa? Ha? Simpang 4. Nombak mana? Besar. Penting. Okey. Baik. Bukan Rogol. Pergaulan bebas ini ialah bercampur lelaki perempuan dalam hubungan yang tidak diraikan oleh adat dan juga syariat ataupun agama masing-masing. Faham? Kalau kata pergaulan bebas ni langsung tak boleh kawan, jenuh. Kira kita hari ni dalam dewan ni semua berdosa. Dosa paling besar Ustaz. Sebab membiarkan berlakuan ini berdosa. Sama juga dengan Syekh. Mereka dua orang pasal duduk tempat tinggi. Siapa suruh hampa duduk tempat tinggi, hampa duduk perasaan hampa jauh, hampa ambil tanggung dosa kami semua. Pada muka. Jadi pergaulan bebas bukan macam tu maksud dia. Contoh apa? Pergaulan bebas ini kita katakan dalam Islam, iaitu pergaulan yang kita katakan antara lelaki dengan perempuan yang telah membatasi ataupun telah melewati had-had adat dan juga agama. Contoh, boleh tak hang jumpa kawan hang mana-mana kawan-kawan ni, jumpa yang perempuan ni ajak dia makan, weh jom kita pergi makan bro, macam tu boleh tak macam tu? Boleh tak? Tak boleh. Tapi tengoklah kalau muka pecah, tak payah. Nah. Tapi kalau lawa bahang pe mantul. Okey. Baik. Ponteng kelas. Merokok dan minum air ketum. Allahu akbar. Ni aku nak beritahu kat hangpa nak orang sini ya. Daerah sini di antara daerah paling banyak daun ketum. Tak saya tanya. Betul Ustaz? Ya, betul Syekh. Berani dia berkata tak betul. Kau berhenti ceramah hangpa betul lah saya nak beritahu. Ni orang perempuan, hampa lepas ni hampa nak cari pasangan, hampa tanyalah sama nah. Hampa jangan duk ambil pilih, mentang-mentang putih, mentang-mentang tinggi, elok lampai tengok kurus nak ada muka putih elok ala Korea. Sanangnya. Kan? Oh, apa kerja nak buat balak? Jangan. Jangan. Saya nak beritahu kat hampa, hari ni Allahu akbar. Nantilah saya cerita. Hampa pergi masuk kursus kahwin nanti kami cerita kat hampa. Betul. Hari ni terlalu banyak orang-orang yang tidak bertanggungjawab di atas pasangan masing-masing. Nanti kita cerita. Tak payah. So, jangan duk minum rokok, isap rokok apa, minum yang ketum, tak payah. Benda tak baik. Budaya Samsing. Aduh. Sini ada siapa Samsing? Saudi. Mana Saudi? Mana Saudi? Saudi. Mana lu ingat dia punya kawasan ke Saudi? Mana Saudi? Lu jumpa orang semua lu mau potong ke? Mana Saudi? Mana Saudi? Mana? Dah lah nama macam nama negara. Ingat bangga dengan nama macam tu? Saudi. Dia keluar. Goyang lah tu. Goyang. Dia sudah goyangnya. Dia punya lutut tak kuat. Okey. Samsing, tak payahlah. Aku nak beritahu gambar bagi yang Islam. Hebat mana pun patah dunia, tara mana pun nampak tongkat atas dunia ni, tetap hampa masuk dalam kubur, hampa jumpa dua orang paling pailang, betul? Siapa dia? Mungkin nakir tak ada ingat orang tu. Mungkin nakir tak ada tahu siapa. Faham? Dia tanya 5 soalan ni, tak boleh jawab daripada soalan yang pertama, mampu sebat sampai kiamat. Ingat, jahat lagu mana pun kita kena ada waktu hujung dia untuk kita taubat. Takut tak ada nak taubat. Masya Allah. Hang nak ustaz ke? Bukan. Okay? So, jangan benda-benda ni tak baik. Jangan minta harap, tolonglah. Jangan terlibat benda-benda macam ni tak baik. Pakaian mendedah aurat saya kita cerita berkawan saling jadi. Tak ada masalah. Tidak berminat untuk belajar, lebih mewah-mewah dan sebagainya, hidupan seks luar nikah. Ni bentuk salah lah benda macam ni. Adik, next adik. Oi, cara tu Samsung semua tu. Inilah gunaan dadah. Okey, dadah sangat berat lah hari ni. Tolonglah saya merayu kepada anak-anak kita katakan kawan-kawan, sahabat-sahabat, adik-adik saya hari ni, tolonglah. Terlalu banyak sangat hari ni kes yang melibatkan dadah. Hatta pejabat awam, baru ni saya ceramah di SUK Penang. Saya terima di bahagian integriti tu, saya pergi bagi talk dekat depa. Dia punya tu dia kata apa? Tak, kami Penang ni pun dah banyak kes kami buang pasal dadah. Hampa mengaji susah-susah, ambil diploma, ambil degree, ambil PhD, ambil master, ambil PhD, tak tahu ambil dadah, laki lingkup habis keluarga, lingkup habis kerja, apa guna hidup atas dunia?
Syok sat dia, senang sat dia. Tak usahlah. Nah, fikir masa depan hampa. Hampa adalah satu tonggak negara yang mana nak bangunkan ataupun nak hidupkan negara balik. Okey. So, vandalism, peras ugut, buli, pornografi, pengaruh rakan sebaya, mesin judi. Mesin judi pun banyak agak budak-budak muda yang duk main. Tolonglah nah, melawan guru itu tak payahlah. Hampa melawan guru ni tak ada apa yang untung bagi hampa. Next. No, 3.19 tu, tinggal 11 minit ni. Nak cakap apa? Hang ni lambat. Ai. Okey, potensi belajar. Okey. Tu. Hamba tengok lah. Ni. Tengok tu lah. Okey. Ni kita akan sebut kes-kes yang berkaitan dengan pelajar-pelajar sahaja yang kebanyakan pelajar dibuat lah. Kamu asal mana? Asal mana? Berasal daripada mana? Alustang. Oi, dekat je. Ni. Pokok Sina. Ni. Jitra. Alustang. Ui, semua orang dekat-dekat dah. Hak orang Terengganu tadi mana Terengganu? Kalau Terengganu tak boleh balik lagi kan? Orang Terengganu. Mana tadi orang Terengganu? Tak boleh balik lagi kan? Tak boleh balik kan? Ada muka. Okey, next. Okey, kesalahan jenayah syariah. Okey, ni dia definisi dia. Apa itu kesalahan jenayah syariah? Kesalahan jenayah syariah ialah kesalahan yang terkandung dalam enactment kesalahan jenayah syariah Kedah Darul Aman 2014. Faham? Okey, next. Tidur tu. Hello. Okey, ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh pelajar. Kes-kes yang banyak terlibat oleh pelajar. So ambil perhatian lah. Yang pertama ialah pelakuan sumbang mahram. Okey, next. Okey, mari kita tengok apa itu perbuatan sumbang mahram. Sumbang mahram ialah mana-mana orang yang melakukan perbuatan sumbang mahram adalah melakukan suatu kesalahan dan dapat disabitkan oleh denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat lebih dalam sebatan atau dihukum dengan mana-mana nanti hukuman itu. Denda, penjara, sebat. Sekali lagi saya beritahu hampa apa beza sebat sivil dengan sebat syariah kalau sempat. Next. Okey, sumbang mahram ni apa dia? Hubungan seks atau persetubuhan luar nikah antara lelaki dan perempuan yang mempunyai ikatan mahram. Ingat nah, bukan muhrim. Kita sebut bukan muhrim. Betul tak? Ni ada hubungan. Oh, ni bukan muhrim ni, bukan muhrim. Bukan muhrim tu salah. Dia bukan mahram. Mahram itu yang diharamkan berkahwin. Muhrim yang sedang ihram. Jadi kena ambil sebut betul-betul. Yang bukan mahram, contoh abang berzina dengan adik perempuan. Bapa berzina dengan anak perempuan. Pak saudara berzina dengan anak saudara. Mak saudara berzina dengan anak saudara. Tok Wan berzina dengan cucu. Ada? Ada. Hubungan mereka tu semua tak boleh kahwin, tapi mereka melakukan perzinaan. Itu disebut sumbang mahram. Faham? Faham ke tak ni? Ngantuk ah. Kalau ni kita buat lari di padang macam mana? Okey. Okey? Itu sumbang mahram. Next. Okey, potensi berlaku sumbang mahram berpakaian jolok mata. Okey, pakaian menjolok mata tu maksud dia macam mana? Macam mana pakaian menjolok mata? Tidak menutup aurat. Tang mana? Contoh. Menampak bentuk tubuh badan. Tang mana bentuk tu? Pinggang. Oh, hang tengok pinggang orang. Bagaimanakah dengan orang yang tiada pinggang? Dia tak ada pinggang. Daripada badan sampai ke pinggang sampai kaki semua gitu. Adakah itu menjolok mata juga? Tak boleh jawab tu. Okey? Betul dah tu. Saya kita cerita sikit lagi. Tidur sebilik. Contoh ni orang perempuan ni. Balik-balik pok menakan suruh. Ni Aina tolong urut Pak Su Sat. Pak Su letih dah buat kerja hari ni. Tolong urut Sat. Nak pergi urut tak? Dia duk pakai boxer saja pula. Hampa rumah tak ada siapa, tinggal hampa 2 orang. Nak pergi urut tak? Tak. Betul hampa nak kata apa kat dia? Tak mau. Main urut Pak Su Sat? Tak mau. Takkan mana dia buat begitu? Main urut Pak Su Sat? Tak mau. Main urut Pak Su Sat?
Meow. Ha, hangpa nak apa? Nak jawab macam mana? Tak apa hangpa nak pergi khutbah tu kat Pak Su hangpa. Aina my word Pak Su? Pak Su, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Pak Su. Pak Su ni daripada muda sampai ketua. Masya Allah. Syaitan. Mana nak kata lagu tu? Boleh ke macam tu? Tegur elok-elok. Kalau lelaki mana nak cakap ikut suka hati hangpa. Perempuan jangan sekali lagi takut dia apa-apakan. Belah terus, keluar terus ke apa. Tak apa Pak Su, Aina ada kerja lah, nak kena keluar lah buat kerja. Ni nak keluar terus. Jangan duduk-duduk. Benda tu faktor-faktor. Okey, menampakkan bentuk tubuh badan turun tempat-tempat yang sensitif. Contoh, lelaki dia ada tempat sensitif dia. Perempuan ada tempat sensitif dia. Betul tak? Betul tak? Ya, sebab tu istimewanya lelaki dan perempuan ni bersama-sama menonton filem lucu. Ni lagi elok lah. Ayah balik, baru balik kerja. Okey, semua mak sayang semua mai, anak-anak semua mai. Abah ada cerita baru. Jom kita tengok cerita lucu, cerita blue gamak blue jemaah apa. Tu dia. Tahu parik. Asal tak ada aku pok jenis perangai aku tu. No? Tak ada ke no? Okey. Ayah nak kena jadi yang baik-baik. Jom kita sembahyang jemaah sama-sama. Itu baguslah. Ni dia tengok gamak blue sama-sama apa cerita. Nah, next. Tapi saya nak beritahu kampung, saya duduk di pejabat agama, memang banyak saya jumpa kes tu. Dan yang terbaru saya jumpa di satu daerah, Baling. Pok zina ataupun pok merosakkan anak dia. Yang lagi pelik, mak dia ataupun bini si jantan tak guna tu pula kata saya tak mau buat report sebab saya sayang dua-dua. No. Pi. Jam. No haram. Mana boleh buat kerja dulu tu? Itu kes yang paling terbaru saya jumpa. Okey, persubuhan luar nikah. Persubuhan luar nikah apa dia? Allah. Mai di umur tua-tua ni mata tak apa nak nampak. Renja sikit. Ingat pakai seluar tentera aku takut lah. Okey. Persubuhan luar nikah. Mana-mana orang lelaki yang melakukan persubuhan. Okey, sorry. Siapa punya ni? You punya? Oh, sorry. Okey. Mana-mana orang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan isterinya yang sah adalah melakukan satu kesalahan apabila disabitkan denda tidak melebihi RM5,000. Dipenjarakan selama 3 tahun. Ni lebih kurang tadi. 3 kena. Denda kena, penjara kena, sebat kena. Next. Apa sebat? Oh, bukan hang juga. Aku dengar suara hang ni banyak. Bukan hang lah. Oh, tadi dah rogol lah. Rogol pun tak sebut dia kan. Okey. Okey, ni pun apakah itu? Apa tu? Bukan yang bawah porno tu. Elok bang. Okey, pergaulan bebas. Berdoa-doaan di tempat sunyi, mendedahkan aurat ni banyak faktor boleh jadi dekat hangpa nah ni. Ada orang yang duduk di bilik sukan ataupun bilik kesihatan ataupun apa-apa bilik, dia merasakan tidak ada apa-apa. Last sekali jadi benda tak elok. Tambah umur hangpa ni, umur semua tahu ni. Tahu belakang ni. Tu kalau aku buka telefon seorang-seorang ni, aku berasa jumpa macam-macam ni. Tak payah nak tunjuk, tak payah nak tunduk buat soleh-soleh, tak payah. Tak payah. Nah? Okey? So banyak faktor sebenarnya. Menampakkan bentuk tubuh terutama di bahagian sensitif. Tu. Main lagu tu, oi. Payah nak menolak tu. Menonton filem seks, tak boleh. Kawan-kawan, percakapan berbau lucah, berkenderaan lelaki pun. Itu semua faktor. Sebab tu saya kata tadi, yang ambil bagian lelaki ni, hang trend naik tengok, kali pertama hang jumpa awet hang trend naik tengok dengan awet hang duduk belakang peluk hang nak rasa ke mana? Pai, terbang helmet tu. Kan? Mula-mula nak pegang. Janganlah pegang. Bawa sikit, bawa brek. Minta maaf ya, tak sengaja. Buat macam aku tak bisa muda. Hang, nampak ya bisa macam ni. Berapa dah awet yang rosak kan? Okey. So jangan buat macam tu lah, payah. Dia baik hangpa menikah hang tahu. Hangpa menikah awal sikit tak apa. Nah? Tapi jangan sampai terlibat benda-benda macam tu. Dia, saya nak beritahu kamu payahlah nak cerita panjang.
3:29, ada seminit lagi. Sekian, terima kasih. Tinggal seminit lagi. Next, cepat-cepat weh, kita cepat-cepat. Okey, lalu okey, terus. Okey, khalwat. Okey, khalwat ni aku nak beritahu gambar. Khalwat ni apa yang tengok sekali. Mana-mana orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang perempuan ataupun lebih, seorang ataupun lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri ataupun mahramnya. Ataupun orang perempuan yang berada dengan seorang lelaki ataupun lebih yang bukan mahramnya. Maksudnya untuk kes tadi, Safwan bersama 9 orang wanita tadi, boleh dah disebut sebagai kes khalwat? Boleh. Salah Safwan. Tahu? Jadi untuk mengelakkan hal tersebut, panggil sekampung. Okey, next. RM3,000 ataupun RM2. Potensi berlaku khalwat, lelaki dan perempuan yang tadi kita tahu sering kita mahram. Perempuan sering melayan pujukan pelawaan, bergayut telefon lelaki perempuan. Perempuan tertipu dengan hela seperti menumpangkan kenderaan untuk pulang dan sebagainya, bagi hadiah sebagainya. Ni, saya nak beritahu orang lelaki perempuan. Again lah, benda tu tak baik tau. Ni, aku nak beritahu orang perempuan lah. Orang perempuan ni, hampa bukanlah. Orang lelaki ni ambil kesempatan disebabkan dia mudah untuk mengawal hampa, hampa tahu tak? Contoh, hampa susah, ada orang main tanya habang. Mula dia tanya habang. Mula dia tanya habang, mula dia tanya keadaan, mula dia tanya, lah sekali lama-lama ambil kesempatan. Banyak dah saya jumpa, so nak beritahu kat hampa. Orang lelaki pun samalah, aku tahulah hampa bahasa Melayu kemas pun, ataupun bahasa cinta hampa kemas pun, ataupun bahasa apa-apa lah hampa kemas pun. Tapi janganlah salah guna. Okey? So kalau berlaku benda-benda khalwat ni, lagu mana cerita? Next, adik. Ni contoh 2 pelajar di Cikuk khalwat. Next. Tangguh pengajar kerana terlanjur. Memanglah. Dah terlanjur, boleh anak nak masuk pergi kelas. Okey, soalan. Kalaulah seorang lelaki, perempuan berkahwin, masuk dalam kelas yang sama. Dia ketua kelas, bini dia timbalan ketua kelas. Masuk kelas Ustaz Lutfi. Dia nak pergi kelas, dia nak kena minta izin suami dia kata ataupun Ustaz Lutfi. Suami. Hampa nak minta izin siapa? Nak minta izin suami hampa ke Ustaz Lutfi ke? Dua-dua. Maksudnya pergi kat abang tu, abang nak pergi bilik ayak. Lepas tu pergi pula kat Ustaz nak pergi bilik ayak. Macam tu. Masalah tara tu pun tak boleh fikir dah. Tu pun jangan. Manakah bakal aku? Bakal imam. Bakal imam apa? Bakal imam apa pun tak sempat. Cari yang bagus-bagus sikit. Tangguh pengajian kalau terlanjur tak boleh. Next. Tengok mak blue mak seorang-seorang. Oh dah. Dah kalau ada hantar le duit, hantar mai. Okey. Orang lelaki belagak seperti perempuan. Ni satu hal juga. Orang lelaki belagak seperti perempuan. Kes ada orang perempuan belagak seperti lelaki? Ada. Cuma yang ni kita cerita yang banyaknya ialah lelaki yang jadi perempuan. AKA sajak. Ramai gegen sajak. Hari ni tengok isu sajak lah hari ni, minta maaf lah saya nak cakap orang lah. Ni orang perempuan. Hampa dah tahu sajak lagu tu, hampa dah support lagi barang-barang dia. Dah. Betul? Siapa sajak? Kami tak tahu apa dan dah berlakon. Tak baiklah. Moga Allah Taala bagi hidayah kat sajak insya-Allah. Amin. Amin. Okey. Orang lelaki berlagak seperti wanita. Mana-mana orang lelaki yang pakai pakaian perempuan ataupun berlagak seperti perempuan di mana-mana tempat awam dalam melakukan satu kesalahan ataupun disabitkan, dia kena RM1,000 ataupun tidak melebihi 1 tahun penjara. Yang ni yang selalu saya pi tangkap juga dulu ni. Dulu saya tangkap darai. Tahu darai? Darai tak tahu? Darai tak tahu. Apa lagi makna selagi darai? Darai? Bapuk KTM. Betul KTM. Hang memang betul orang Lostang. Hang di antara pelanggan kan? Hari tu aku tangkap hang ada. Hang ringan-ringan dengan leman kan? Okey? Tak ada dah KTM tu. Masa hang sebut zaman KTM tu memang famous lah. KTM ni cerita dia bukan orang Kedah saja, merata negeri tau. Serupa di belah sana lorong Haji Tep kan. Lorong Haji Tep tahu lorong Haji Tep. Tak tahu noh. Cik babat solehah boleh. Okey. KTM ni lorong kereta api ni orang makruh dulu geng Pondan.
Rumah tu dulu pun ada. Zaman kami buat rush tu, kami buat roboh terus ambil padam kau, tak ada langsung ambil padam kau hang, ambil hang. Anak parkon di mana mampu ambil hang. Habis tempat dia. Okey. So benda-benda lagu ni kena RM1,000 ataupun sistem jarah. Next. Okey, ni di antara contoh darai-darai yang masih hidup lah. Aku tak tahu lah dia mati dah ke apa. Potensi orang lelaki berlagak seperti perempuan, fizikal yang hampir menjadi wanita. Nah, melayan naluri perempuan, berkawan dengan golongan seperti ini. Sebab tu aku nak beritahu ni, orang perempuan, kalau hampa semua keluarga orang perempuan, ada lelaki, adik yang paling bongsu lelaki, hampa jangan ajak untuk jadi macam hampa. Hampa faham tak? Faham tak maksud Ustaz? Faham tak? Maksud dia macam mana? Maksud dia macam mana? Maksudnya macam mana? Contoh, duk ajak adik pakai tudung, jenis lembut, beg. Sebenarnya ada beg, mai punya beg. Bubuh apa ni, berat nak mampu Tapi sungguh Ustaz bukan nak kata beg orang perempuan kan. Beg orang perempuan datang dalam ni, datang ada berjadah apa yang tak ada. Semua ada bahang. Betul. Sungguh beg orang lelaki tahu. Habis sangat ada dompet, ada beg ah. Ni push bag aku tu ada kunci, ada beg, ada telefon. Ni dalam ni daging pak rasa, batar, ni semua ada. Okey, contoh jangan duk ajak adik duk pegang beg lagu tu. Tak pun suruh dia pegang beg. Tak pun ajak adik pakai pek terus nak haram. Nah, jangan buat kerja lagu tu. Faham? Okey, ajak adik tu bagi kerah. Contoh orang lelaki. Ni saya bisa buat. Dan saya saran dekat asrama yang saya dapat terima, mereka kata ada pelajar asrama yang jenis lembut. Ni aku nak beritahu gambar. Ajak lagu mana? Off record. Janganlah record. Off lah. Ni kalau masuk silat boleh tumbuk. Dia tak susah mana. Duduk belakang pun buat je. Faham? Jangan bagi jadi lembut macam tu. Tak boleh. Nah, dosa. Tu. Insya Allah. Bagi free pun aku tak mau. Next. Okey, kes ni saya tangkap sendiri. Kes ni saya tangkap sendiri. Pasal kami tangkap dia pegang helmet nak siapa sini rembuk, tahu rembuk? Hampa orang Kedah, orang Utara, hampa faham lah rembuk. Orang yang Islam dan negeri Kedah dan Utara, rembuk ni maksud dia pukul. Orang Kedah, orang Utara ni cakap je kasar tapi hati baik. Okey, hati baik. Nah, hati baik. Selamat datang ke Kedah dan juga negeri Utara. Selamat datang. Kami ni cakap je kasar tapi hati baik. Contoh, siapa-siapa kau rembuk je. Itu dengar dulu pedio ni. Sedangkan itu hanya melawak saja. Faham? Itu melawak saja. Rembuk ni maksud dia pukul. Hai, tengok apa? Pukul yang jadi nampak macam tak. Wow, pukul. Wow. Nampak macam tak gerun lah. Tapi hang buat panggil elok kau rembuk nak orang rembuk terus bang. Contoh macam tu lah. Kes ni saya ambil. Masa kami tangkap dia pegang helmet nak macam tu. Ni, kes ni. Lah kali kami tangkap wapi ke ni buat siasatan, saya tengok sendiri telefon dia. Tepi tu saya tu. Tu yang pegang telefon tu. Pegang telefon, pegang paha woi. Pegang telefon. Pegang telefon tu saya. Saya duduk tengok tu saya masa ni masuk. Aku tak tahu lah metro ke TV apa aku tak ingat. Saya tengok ni masa tu ada gambar dia dalam telefon duduk tengah Superman atas rezek. Dia ni memang mak rempit yang sejati. Tapi nak buat macam mana? Sifat dia sebagai seorang perempuan itu melebihi. Saya tak minta macam ni ustaz. Pam bagi Tak minta. Next. Dia pakai seluar jin tara ni. Perbuatan tidak sopan ni paling banyak hangpa buat kes. Yang ni mungkin hangpa tak tahu. Tapi jumpa kat kami pegang terus tau. Apa dia? Perbuatan tidak sopan di tempat awam. Tak percaya hangpa tanya ustaz. Kami ni kadang-kadang malu nak bawa anak-anak pergi tempat-tempat jenis taman, jenis pusat-pusat ni macam ni. Sebab apa? Tak gamak nak tunjuk kat anak-anak perangai-perangai anak-anak muda kita hari ni. Duduk atas motor sambil duduk mengadap muka. Duduk dalam kolam peluk depan belakang. Kami nak jawab apa kat anak-anak kami? Bila orang tanya, Abah, tu mereka buat apa tu? Oh, mereka sedang buat majlis tahlil. Takkan aku nak jawab lagu tu? Faham tak? Takkan saya nak jawab lagu tu dekat anak-anak saya?
Atau pasal apa yang mereka bertemu di antara mulut dengan mulut? Oh, oh itu proses fotosintesis. Takkan saya nak cakap lagu tu. Faham tak? Faham tak? Kalau ada yang jenis-jenis lagu tu, kami jumpa, kami pegang, kami tangkap, kami oglok suat saman, siap hamba mampu hamba pergi dalam bilik mahkamah kena hukuman, ambil padam muka hamba, ambil padam muka. Okey, apa dia? Mana-mana orang yang bertindak atau berkelakuan tidak sopan, bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana tempat awam adalah melakukan satu kesalahan kalau kena sabit RM1,000 bulan. Dan kita janji menang saja kita pada hari ini. Okey dah, itu cerita dia. Next. Wih, lajak 10 minit dah. Ceri-ceri buatan tidak sopan tempat awam. Pakaian menjolok mata. Duduk rapat-rapat lelaki perempuan. Peluk-pelukan lelaki perempuan. Bercumbu-cumbuan di khalayak ramai. Saya biasa dalam sejarah saya pi. Masa tu saya duduk tempat ustaz. Tempat Syekh, apa nama hari ni lah. Syekh Zudin hari ni. Dia duduk posisi saya. Masa saya duduk posisi dia dulu, saya biasa buat kes ni di Aman Central. 30 minit, kami buat operasi. Kami keluarkan 27 saman kepada orang-orang yang berkelakuan tidak sopan. Contoh, ada kes yang saya jumpa, hang simpan telefon, hampuk je putar. Mari. Mari. Kes yang kami jumpa, macam ni. Salah tak ni? Oi, nak eratnya. Wow, geli keleman aku. Ya Allah. Kena samok dah ni. Okey, contoh, okey. Salah tak ni? Salah tak? Okey. Salah tak? Salah tak? Okey. Pasal apa kita rasa tak salah? Pasal kita rasa biasa. Betul? Ada kes, yang ni saya tangkap sendiri. Dia pegang macam ni dekat awet dia. Saya pegang. Ni, mari sini. Anda disyaki melakukan kesalahan Seksyen 27. Apa salah saya? Apa salah saya? Saya tidak berdosa. Saya dianiaya orang. Tak boleh. No? So bisa kita tangkap macam tu. Sebab apa? Mereka tak tahu kesalahan-kesalahan. Sebab tu kita mai di sini, silakan duduk, silakan. Weh, aku ingat hang polis bang. Kan apa polis punya seluar kan lebih kurang macam ni ke? Trafik. No? Okey, sebab tu saya nak beritahu hangpa, benda-benda macam ni kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi adalah satu kesalahan. Sebab tu kita jangan ada yang kami nampak berjolok mata, pakaian yang tak sesuai dan sebagainya, kita boleh buat tindakan terus. Okay, next. Okey, ni ringkasan kesalahan. Next. Okey, ni kes-kes yang kita ambil contoh-contoh perbuatan tidak sopan di tempat awam. Walaupun dia duduk di hujung dunia, tetapi di mana saja dunia berada kami ada juga. Dia kena tangkap. Okay, next. Okey, sepasang pelajar sekolah ditahan ketika sedang bermadu kasih. Ini pasangan yang paling kurang ajak kami biasa jumpa. Pasal apa kurang ajak? Pasal apa? Hampa nampak ada pagar kat belakang tu? Hampa nampak ada pagar belakang tu? Itu adalah pagar pejabat agama. Hampa nampak ada pagar belakang tu? Itulah pagar pejabat agama. Betapa lolaknya depa. Harun Salim Baci betul nak buat maksiat, jangan buat depan pejabat agama. Kami duduk tunggu tang tu. Hei, Naya Pak Karim tu. Okay, next. Okay, ni dalam kereta. Saya tak buat apa-apa, Ustaz. Saya duduk dalam kereta je. Duduk dalam kereta dalam keadaan gelap dan boleh menimbulkan syok. Kira salah. Next. Nampak duduk pergi lepak bandar Darul Aman, nampak tunggu Ustaz. Namai orang tua tu, tengah-tengah tu, pergi hamba. Ni. Hampa tengok dia duduk senyum tu. Hampa ingat dia bagus. Betul. Ni betul bang. Ni orang lelaki, orang perempuan aku nak beritahu hampa. Yang geng-geng mengat kosong main ni hampa tengok ni. Assalamualaikum. Insya-Allah. Pak abang semua sihat no. Insya-Allah. Okey, semua okey. Mantap Pak Abu. Okey. Hampa tengok saya macam tu. Hampa tengok depa operasi. Allahu Akbar. Jahat tu adik sikit dah Firaun. Tang boleh jijak, mereka jijak boleh bik tauk lagu tu, mereka tauk. Kau ni bukan kira apa ni? Jadi jangan ada buat kerja tu. Budaya adik abang angkat. Budaya adik abang angkat ni tak lama terangkat sungguh. Terangkat? Sungguh. Kau beritahu mai gambar ni. Jangan ada buat kerja lagu tu. Ni, tak usah duk bagi abang angkat lah. Hampa pergi balik jaga adik sendiri dengan apa kau abang sendiri di rumah lebih bagus lah weh. Apa punya tu. Okay, next. Ponteng kelas kerana ingin bersama kekasih. Next. Tu. Next. Ni lagi teruk. Kami kalau ada mereka 3. Laki, perempuan. Agak-agak siapa seorang lagi?
Anak salah. 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 Member salah, semua salah. Yang ketiga adalah motor 125. Apa perasan nak tepi tu? Ha. Dia buat masuk motor 125 ke dalam bilik hotel sekali. Nak abang kata apa? Konon-konon yang mengelirukan. Apa geng-geng penguatkuasa kata kami tak tahu. Sebab apa? Kasut tak ada, menyorok dengan motor-motor buat masuk dalam bilik, khaluat sekali, berzina sekali dengan motor. Ni, aku nak beritahu mai gambar. Sebagaimana Ustaz Lutfi kemas dalam bab mengajar, pasal apa? Dia dah tahu semua benda. Macam tu juga Syekh Huzuddin yang kemas dalam bab penguatkuasa sebab dia tahu semua benda. Dia masuk tengok ya. Hotel lah. 4 pasang confirm. Fuh, paling kurang 4 pasang. Kalau tak pun lebih sekampung ni, cara ni. Okey, gerak. Go. Ha, tu Syekh Fawaz. Syekh apa nama Syekh Zuddin lah. Ha. Pi mesti ada. Okey. Ha, sebab kita dilatih benda-benda sini. Okey, next. Okey, pelajar PTA yang ditahan 10 hotel bajet. Okey, next. Oh, hal ni aku tak tahan bang. Muka awek tu comel tu. Serius tak boleh belah tu. Tak payah pakai topeng tu. Betul. Mantap. Dia punya balak aku nak beritahu gambar, nak orang muka pecah bang. Tak boleh belah. Rasa dandang rasa macam loser, nak orang pasal apa aku tak dapat. Oh, loser tu bang. Tahu? Oh, yang ni kes di antara kes yang kami paling syan lah. Geram tu. Okey, next. Tu tanpa seurat benang tu. Tanpa seurat benang. Oh, hampa je kata kami jahat. Tu dia lah, tengok tu. Ustaz tu ceramah je masuk-masuk tu tengok gambar blue, bukan takat gambar je. Oh, original punya. Kami ada SOP kami lah. Contoh macam yang ada melibatkan dengan perempuan, kami akan minta perempuan yang akan masuk dulu. Faham? Kami pun tak kelapak nak tengok lah. Abang tu terang ni. Kami bukan kata perempuan. Oh, perempuan. Oh, tak ada. Kami tak ada duduk semangat lagu tu nah. Nak abang main gambar. Contoh kita ketuk. Tak. Assalamualaikum. Buka pintu. Ada siapa? Ada dengan siapa? Tak dengar. Dengan siapa? Okey, apa? Cik, main duduk sini tak? Main duduk sini. Main duduk sini lah. Baru perempuan masuk pergi tengok macam mana. Tuan, tak pakai surat pedang. Oh, okey. Kalau begitu tolong selesai minta tolong dia pakai benda yang apa-apa yang patut dulu. Saya kita akan masuk. Itu arahan dia. Tak adanya, tuan dia tak pakai surat benang. Okey, pastikan dia jangan pakai apa-apa lagi. Sebab kita nak jadikan benda ni sebagai bukti ya. Tak ada, kami tak gelapak gitu. So jangan risau. Okey, hampa nak macam tu. Okey. Tak tu. Mai. Tak beg tu. Tangan duduk belakang. Dah tahu jahat buat kerja gitu. Okey. Entah dah hang jahat, hang reti dah. Aku payah tu nak cakap. Itu contoh nah. Jangan marah. Saya hambak apa hang mampu aku. Nah. Okey, itu sebagai contoh. Minta maaf lah. Tambah-tambah yang kadang-kadang melawan, takkan kita nak layan dengan cara yang elok. Tapi pada asasnya kita sangat-sangat melayani orang-orang yang melakukan kesilapan itu dengan cara yang baik. Itu asasnya. Kecuali lah ada yang berkerah, ada yang cuba memudaratkan kita, barulah kita akan guna yang dikatakan selemah-lemahnya ialah silat pulut dan sehebat-hebatnya ialah duduk situ. Nah? Okey, baik. Contoh aja nah, jangan marah nah. InsyaAllah muka ni tak buat jahat ni. InsyaAllah. Nah, okey. Next. Lelaki berpakaian seperti perempuan. Tu, hangpa tengok tu. Aku tak boleh nak beza mana satu kayu balak dengan paha tau. Pasal sama lebih kurang faham. Tu pun jangan nak jadi darai. Cai. Next. Inilah dia. Hampa tengok tu. Ni kalau mai tara ni bahang, saya nak cerita gambar masa mula-mula saya masuk penguatkuasa dulu. Saya mula kerja saya masuk penguatkuasa. Saya pergi dengan van sampai tempat tu dekat lorong ni, lorong kereta api tu bang. Sampai saya tengok geng darai tu pakai macam tu. Saya nak turun. Wih nak tangkap tak tangkap. Staff saya duduk dalam. Tok Syekh, cepat, sabu cepat. Lari, saya pergi depan lari. Ulang balik. Saya pergi depan lari. Baru depa pi. Pipi tangkap. Awak tu saya tak pergi dulu. Tak berlari dia pun ni. Wih, mana aku tahu. Dok, aku nak pergi tu aku duk fikir, batal tak batal semayang. Batal tak batal yang. Pasal pakai tu sebiji jangan perempuan bang.
Saya biasa jumpa satu orang darai ni, muka macam perempuan sebiji bang. Nasib baik tak ada ejah di tepi like tu tadi. Kalau dok bang apa? Memang betul, bukan lebih level-level sajak lah. Dia punya badan dia punya ni. Takkan ada pun ni. Next. No. Hai. Amboi hampa, tengok tak kelip Amboi, aku ceramah pun tak dengar dah. Amboi. Tu, abang-abang kau saya kata pi. Nak try pegang? Tu dia, next. Weh, hang tengah lemah-lemah sangat. Batal ni. Jika anda terlibat kesalahan jenayah syariah, masa depan pergi ke mahkamah, sabit salah jatuh, singkiak daripada IPT sekolah, gelap masa depan, malu keluarga, cewa depan mak bapak, pasti menyesal. Next. Okey, harapan saya, Allah Akbar 350, minta maaf lah jauh. Harapan saya, tolonglah hampa sendiri yang nak letakkan masa depan hampa. Saya bagi tahu macam ni sebab saya bukanlah seorang yang baik mana latar belakang sekolah saya dan latar belakang pendidikan saya ataupun latar belakang kehidupan saya. Saya bercampur dengan macam-macam orang. Saya dah jumpa macam mana yang dia ni masa tempoh pengajian dia adalah paling sempurna dalam pengajian dia, akhirnya merempat sampai hari ini. Tak tahu duduk tang mana. Ada yang saya jumpa yang biasa-biasa saja, hari ini dah dia antara manager ataupun CEO satu-satu tempat. Tu semua kawan-kawan yang saya biasa jumpa. So saya nak cadangkan kat hampa, saya nak harapan saya lah, bahkan harapan semua. Pilih masa depan masing-masing dan tentukan masa depan yang masing-masing. Kita hanya boleh cuba dan usaha. Biar takdir yang menentukan di mana sahaja tempat kita berada. Okey? Saya pun minta ampun dan maaf. Kalau ada salah silap, terkasar bahasa, next sikit lagi kot. Okey, menutup, tak ada menutup lah. Terus ya. Okey, ini nombor telefon, tak payah telefon lah. Nanti apa kami tangkap apa, kami telefon bah. Next. Okey, next. Tu. Apa tengok baju. Oi, dah pergi tangkap aku tu kira adik sikit dah polis tu. Nah. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada yang mengaturkan dan selamat dalam minggu Suai Kenal MPSMSK. Saya minta maaf banyak kalau ada salah silap terkasar bahasa dan minta maaf pada pensyarah-pensyarah lecturer yang ada. Saya terpaksa gunakan bahasa-bahasa yang sebegini untuk bersama-sama dengan adik-adik kita ataupun peserta-peserta hari ini. Sebab apa, kalau saya buat kuliah macam kuliah maghrib ke kuliah subuh ke, saya berani kata confirm lena tu hamba. Betul tak? Okey, so minta maaf, saya bukan nak cakap lolak, saya bukan nak cakap kurang ajar, saya bukan ni, cuma menggunakan bahasa yang agak sesuai dengan tahap umur hampa. So khatibu ala qadri uqulihim, bercakap dengan kadar akal orang yang hampa bercakap. So minta maaf sekali lagi, hampa maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Syekh Muhammad Rashidan bin E. Rahman atas taklimat dan perkongsian sebentar tadi. Majlis menjemput Yang Berusaha Ustaz Lutfi Amir untuk memberikan sedikit cenderahati kepada Yang Berbahagia Syekh Muhammad Rashidan bin E. Rahman, penolong pegawai agama daerah Sik. Syekh Muhammad Izzuddin bin Muhammad Yusof, penolong pengarah operasi wakil kepada penolong pengarah bahagian penguatkuasaan undang-undang syariah JAI. Dijemput Ustaz Lutfi Amir untuk mengiring pihak Jabatan Agama Islam untuk menikmati sedikit jamuan ringan yang telah disediakan di unit hal ehwal pelajar. Ya. Kita akan mula pempat. Aduh, tadi seorang